Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Saya saat ini berada di kawasan yang agak kritikal. Sebagaimana yang saya katakan, saya harus berada di kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri di Johor ini adalah kawasan-kawasan di mana dianggap sebagai kawasan yang kontroversi. Yes. Ini kawasan saudara, kalau saya melihat perkembangan dalam apa khabar saudara Matahari Mentari. Nama sedap tu, saudara Mentari, saudara menuju begitu juga dengan saudara Alex Mi. How are you, Alex? Saudara Muhammad Effendi, saudara Ferry Sam. Jauh sangat ni, kena rapat sikit lah, tak nampak tulisan tu. Kira mana dah tua ni. Saya punya pembantu hari ni datang dari Kuala Lumpur pun tak datang. How are you, saudara Lang, Abanji, saudara Alkap, Irwan Hafiz Razi, Waalaikumsalam, saudara Aris Saleh, begitu juga dengan siapa lagi. Yang saya haraplah saudara like and share. Jangan lupa saudara, ya, saudara Abdul Rizal, so Eddie Rizal, terima kasih. Saudara SB Nafiah, sihat selalu insyaAllah. Puan Nur Hidayah Ismail, Rock Zaini, menuju akhirat ni pengundang tu. Pining udang, apa nama tak pun nampak jelas ya. Saya Pak Langmi, Hanif Ledang. Apa khabar saudara? Orang Ledang. Saya dah balik daripada Ledang, tak jumpa dengan saudara pun. Rawi Saleh, salam, terima kasih. Begitu juga dengan saudara Saran Lim. Dan teman-teman, saya tak boleh menyantuni semua ya, sebab cuma yang saya harap saudara ada like, share dan pastikan subscribe di Instagram. Bila saya nampak benda begitu adalah semangat. Saya letih ni sebenarnya, dah round Johor ni hari ini, tapi semua itu memberi semangat kepada saya sebab malam 9.30 saya harus memberi pencerahan tentang politik. Semua ini memberi semangat kepada saya, tidak lain tak bukan bila saya tengok banyak like and share. Itu saja saudara, nothing more. Dan saya hari ini berada di kawasan N41 iaitu Puteri Wangsa. Ini kawasan saya cukup kritikal. Kenapa saudara? Kerana di sinilah bermulanya perbalahan antara parti muda yang dipimpin oleh Syed Saddiq dengan ketua cawangan PKR Nafsiah yang akhirnya dihantar bertanding di Kempas, merajuk dia. Sebab itu saya katakan saudara, kadang-kadang bila berpolitik ni kita tidak perlu boleh mementingkan diri, kena menghormati kawasan. Tapi bagaimanapun hari ini setelah penamaan calon dilakukan, suka tak suka, maka calon daripada parti muda akan bertanding di sini, iaitu dari muda mana parti muda, saudara Amira Aisyah. Dan nampak gayanya Perikatan Nasional juga meletakkan calon, itu Loh Kah-Yong. Loh Kah-Yong ni saudara, beliau merupakan sebagai ahli parlimen di kawasan ini yang menang pilihan raya atas tiket PKR. Tapi dia melompat menubuhkan parti baru, itu parti Peribumi Bersatu PBM. Itu jadi Steven Chong. Steven Chong. Steven Chong bukan. Loh Kah-Yong ini Perikatan Nasional. Steven Chong bertanding atas tiket Parti Bangsa Malaysia. So jadi di sini juga melompat, bergaduh dan lihat sendiri. Bukan saya nak puji, bukan saya nak berkempen ya. Azan pula, saya hentikan dulu azan. أشهد أن محمد
Baik, saudara, kita harus menghormati azan. Bila azan ni wajib untuk kita menghentikan sebarang perbualan. Jangan pula kita mendahului kerja Tuhan, saudara. Baik, saudara, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, bahawa calon-calon yang bertanding di sini adalah saudara Dr. Khairil Anwar daripada Parti Pejuang. Parti Pejuang ni tak tahulah cawangan pun tak ada di sini, saudara. Saudara Stephen Chong mewakili Parti Bangsa Malaysia. Stephen Chong adalah ahli parlimen dan dia melompat. Dia melompat daripada Parti PKR yang diwakili dulu waktu menang pilihan dulu, dia menubuhkan Parti Bangsa Malaysia. Itu keadaan saudara. Rupanya di kawasan Puteri Wangsa ini juga ada katak-katak yang melompat, saudara. Begitu juga dengan muda yang mengambil tempat daripada itu muda meletakkan Amira Aisyah, kemudian Dr. Khairil Pejuang, Azrin Adam untuk bebas. Jadi artinya sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 corner fight. Baik, saudara, mungkin saudara nak berkenalan dengan calon yang ada di sini sebab dalam pilihan raya yang lalu, saya perlu jelaskan, dalam pilihan raya yang lalu kawasan ini Abdul Aziz Tohak dari Barisan Nasional cuma mendapat 12,586 dan Haji Mazlan Bujang mendapat 37,545 mewakili Parti PKR. Sebab itu PKR minta sangat kawasan ini. Tapi bila diberi pada muda, saya melihat mereka dalam keadaan jauh hati. Itu yang saya rasakan sukar untuk ahli PKR untuk menerima keadaan Parti Muda. Tambah-tambah lagi apabila Parti Muda ini mereka sudah menyindir pimpinan PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya katakan muda-muda pun kena menghormatilah orang tua ni, saudara. Kemudian Haji Ustaz Abdullah daripada PAS 2604. Jadi kalau tengok calon daripada Perikatan Nasional ini daripada PN Loh Kahyong. PN. Jadi dari PN ni mana dia tidak meletakkan Parti Gerakan lah. Mana dia mewakili Parti Gerakan. Baik, saudara. Jadi bersama dengan saya tidak lain dan tidak bukan adalah calon Barisan Nasional saudara Eng Yu Ek. Itu dia. Apa khabar semua? Sabar dulu Wabi, saya nak bagi mic. Saya nak bagi mic kat Wabi. Pegang mic ni Wabi. Nanti orang tak dengar. Apa khabar semua? Saya calon Puteri Bangsa N41. Nombor berapa Wabi? 41. Ya. Nombor 2. Ya. Ni nama saya Yu Ek. Ya. Politik saya memang ketua bahagian MCA Terau. Ya. Yang memang lama berkhidmat di kawasan ni dan saya pernah mengambil jawatan Ahli Majlis MPPG dan Ahli Majlis MPJBT dan sekarang MPIP dan juga MPJB sehingga saya untuk resign untuk bertanding sebagai Pekerjaan calon. Wabi apa pekerjaan? Memang saya peniaga lah, tapi saya memang tak niaga sebab saya letakkan urusan niaga kepada anak saya. Okey. Memang 7 tahun ni saya full time in politik. 7 tahun ya? Ya, full time in politik. 7 tahun dalam politik. Memang asal di sini ya? Tak, saya asas dari Taiping. Oh, Taiping Perak. Taiping Perak. Orang Perak merantau ke Johor saudara. Yes. Asasnya datang dari Johor masa. Itu berkahwin dengan sini kot? Tak sama tu. Orang kampung juga. Oh, kampung juga. Kampung juga. Isteri saya dari Aulong. Aulongnya. Aulong. Yes. Kawasan, Sama juga lalu matang Taiping. Aulong. Berapa orang anak? 3 lah, seorang lelaki, 2 perempuan. Okey. Baik, saya nak bertanya dengan you sebagai calon di sini, apa sebenarnya matlamat perjuangan MCA khususnya? Sebab ini pertama kali MCA meletakkan calon ya. Yes. Apakah kerana dulu calon dulu mendapat undi yang begitu banyak sampai 37,545 kerana pecahan pengundinya ramai bukan Melayu di sini. Apakah Wabi kena yakin begitu ataupun kerana meyakini bahawa banyak khidmat yang boleh salurkan di sini? Pada asasnya memang orang kata ni kawasan memang kalau kita pergi kalah 24,000 ni kita nak confident memang susah. Tapi saya macam mana untuk wakilkan BM kalau Barisan Nasional minta kita turun apa kita akan putihkan kawasan ini syarat saya sebab apa kerana saya confident sangat sebab saya memang berkhidmat kawasan ni memang dah 15 tahun dan 9 tahun
dengan YB Teng Mun Soon, mantan Parlimen YB Teng Mun Soon 9 tahun sebagai pemandukan. Dan juga Setiausaha Ahli Parlimen YB Koo, mantannya 5 tahun. So selepas tu 13 semasa kita kerajaan tumbang, saya masih bertugas, saya buka ofis saya dan masih khidmat kepada rakyat. Ini sebab saya dah letakkan bisnes saya kepada anak saya. Saya free time, saya sudi untuk berkhidmat. Itu sentiasa saya katanya, saya kata saya bukan yang berhormat. Saya sudi untuk jadi yang berkhidmat. Itulah saya. Okey, Saudara Eng, saya berkali-kali saya bercakap dengan calon-calon. Pertama sekali, anda bukan hanya berkhidmat, anda adalah the slave of the people. Iaitu hamba yang harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk perjuangan rakyat. Di sini, khususnya di Puteri Wangsa ini, bagaimana struktur ekonomi penduduk sini? Apakah mereka ahli perniagaan atau petani atau sebagainya? Warga kita yang di luar Johor ni tahu juga Puteri Wangsa ini kawasan apa sebenarnya? Adakah nelayan? Adakah dia ni kawasan bandar sebenarnya. Kawasan bandar ya? Kawasan bandar. Kebanyakan itu kawasan perumahan. Ini yang menjadikan kenapa kita punya bilangan penduduk semakin naik sehingga sampai 100 over 1000. Sebab ini memang tak jadi tempat perumahan. Dia memang berpusat, dia membangun di kawasan macam Pelangi Indah, Setia Indah, Setia Tropika, Taman Gaya, Taman Desa, semua kawasan-kawasan perumahan. Di samping kawasan perumahan ini memang tepi-tepi ni kawasan perniagaan lah. Dia shopping center yang terkenal, band, itu macam-macam shopping center kawasan ni lah. Jadi bukan pertanian ya? Bukan. Bukan nelayan ya? Bukan. Dia Teberau juga ada nelayan. Dia kawasan lebih jauh daripada kawasan. Dia sebenarnya bukan tugu. Cuma kawasan Puteri Wangsa ni saya rasa boleh katakan kawasan bandar dan juga kawasan perumahan. Jadi tentulah saudara Eng mempunyai kesukaran nanti sebab harapan rakyat begitu tinggi. Sebab kesan daripada pandemik, kemurungan ekonomi yang kita terkurung selama 2 tahun. Tentulah saudara Eng juga adalah sebagai orang perniagaan. Apakah saudara merasakan keperitan yang dialami oleh peniaga-peniaga khususnya masyarakat keturunan Tionghoa? Sebab saya yakin mereka semua peniaga ni. Apa pandangan mereka kepada you sewaktu saudara mula-mula nak mengatakan saudara akan dipilih sebagai calon? Kedudukan ekonomi sebenarnya. Selepas kita tumbang Barisan Nasional dalam 22 bulan ni agak susah bagi rakyat Johor ni, terutama Puteri Wangsa. Sebab ni kita perlukan pelabur asing. Sebab ni kita bandingkan kita ni kerajaan negeri kecil, kalau pelabur asing boleh masuk memang untuk bantu kita. Boleh gambarkan macam state Johor ni, pelabur asing dari ranking pertama sehingga sekarang kita masuk ranking ke-5. So dari status ini kita boleh fahamkan macam mana bagi pihak PH ni untuk menstabilkan kerajaan Johor. Saya rasa inilah peluang kita untuk menstabilkan politik. Sebab politik tak stabil memang kita susah untuk tarik pelabur. Pelabur ni satu punca utama supaya kita ekonomi negeri atau kawasan boleh naik. Dan kedua ni kita perlukan orang Singapura ni border kena buka. Kalau tidak macam 170,000 people in Singapore tak boleh masuk border line. Maka orang yang runcing kecil-kecil sampai niaga besar memang ini punca ekonomi. Sebab kita perlukan customer. Customer tak masuk. Macam mana ekonomi kawasan? Saudara meniaga apa? Saya sebenarnya labut buat kilang. Kilang. Kilang dah lama lah, tapi saya memang masa saya berpolitik ni, I full time in police work. Saya tak percaya. Memang saya tak percaya bahawa kita ni politik boleh part time. Bila part time ni kita tidak dapat berkhidmat rakyat. Rakyat nak jumpa kita, kebanyakan tak dapat jumpa. Ini yang saya rasa masalah kenapa saya nak bertanding untuk di kawasan ni, sebab saya kesian pada rakyat bahawa kadang mereka nak jumpa rakyat, wakil rakyat setakat untuk sainkan dokumen tak dapat cair. Ini hanya untuk itu pun susah. Itu setakat ni saja. Okey, saudara Eng, saya tengok program yang saudara saya tengok programnya. Saudara hadir rumah orang kahwin, kahwin itu dalam masyarakat Melayu. Malah ada pula dia orang buat apa ini kerangian di masjid dan sebagainya. Artinya saudara dekat juga dengan budaya dan agama penghuni saudara. Jadi apakah saudara melihat bahawa di sini kita mengenepikan soal kaum, soal agama, kita menyantuni satu saja, iaitu matlamat kita tentang rakyat. Jadi calon sebagai wakil rakyat hendaklah bersifatnya mesti bersikap sebagai moderate.
unsur yang paling penting. Apa pandangan saudara juga saya tanya terus terang sebab ada kalangan parti-parti pembangkang khususnya dia menyerang secara peribadi. Yang orang tak bertanding sini pun diserang dalam pasal. Boleh saudara beri komen? Saya tak suka politik macam ni lah. Saya kita kena politik profesional. Maksudnya politik profesional ni kita jangan attack kelemahan. Kita nak tambah kebaikan kita ni. Kita buat apa yang kita boleh buat, yang mana kita boleh melebihi mereka. Ini saya secara politik yang lebih profesional. So itu saya tidak attack kita punya siapa-siapa yang bertanding di kawasan ni. Cuma saya memperbaiki apa yang saya kelemahan saya. Ini yang penting. Macam apa yang Steven Chow, saya tak pernah komen. Di Facebook saya memang positif, tak pernah komen pihak siapa-siapa. Oh, saudara juga pengamal media sosial ya? Yes. Memang lama lah. Semasa COVID-19 2020, saya masa ni bukan ahli majlis, saya selaku rakyat biasa, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok Facebook saya. Boleh tengok Facebook saya selama itu COVID-19, saya dapat sumbangan daripada pabrik. Saya demakan beras ke macam-macam baku makan saya sampai ke rakyat. Dan masa COVID-19 bila rakyat terkurung selama 2 tahun, apakah di sini ada bendera putih? Tak ada juga, kami akan sampai macam tempat-tempat mungkin lah. Kawasan Puteri Bangsa ni besar, besar. Tak mungkin saya mencapai semua peringkat. Maksud saya, adakah rumah yang meletakkan bendera putih yang minta makanan dan sebagainya? Tak ada. Tak ada. Tapi bagaimanapun MCA ada contribute turun. Kalau dapati apa-apa, MCA selaku saya yang suka kerja ni akan bantu terus bantu. Cara saya senang je. Masa itu saya fikir, kalau saya dengan setakat kemudahan dan bentukan apa yang ada saya ni, saya tak mungkin bagi semua rakyat. Saya fikir cara macam mana saya kumpulkan beras, saya bagi semua tuang 5 kg beras. Ini saja kita boleh bagi ramai orang. Kalau setakat kita ni bagi mungkin barang yang satu tumpuan baku makanan, tak mungkin saya dapat sertakan kepada semua. Kalau 100,000 tak mungkin. Tak mungkin. Saya nampak saudara bercakap betul serang. Saya nampak saudara telus bahawa saudara tak mungkin mampu untuk mengatur bantuan semuanya. Tetapi yang paling penting adalah perjuangan. Sebagai orang politik perlu disantuni segala masalah rakyat. Itu sebab itu saya berjumpa dengan hari ini saudara adalah orang pertama daripada parti MCA yang saya jumpa. Thank you. Jadi dalam keadaan begini, saya dah jumpa dengan MIC. Ada orang calon daripada MIC, satu di Kemelah dan satu lagi semalam di Bukit Batu kan? Sebelah saudara punya jiran lah. Okey, dan bukan di Skudai. Bukit Batu. Jadi dalam keadaan begini saya melihat mereka berjanji untuk meneruskan perjuangan kepada rakyat, untuk give a service. Jadi saudara macam mana? Ini banyak orang kata kadang-kadang nak jadi wakil rakyat ni sebab nak jadi kaya raya. Nak jadi wakil rakyat ni nak pukul kereta. Saudara orang berniaga, mana nak tahu? Mungkin saudara juga kata mungkin dia dapat jadi wakil rakyat, banyak projek dapat. Nak tanya tu. Kalau setakat ni nak fikir kepentingan, jangan jadi orang politik. Lebih baik kita berniaga. Lebih baik kita berniaga. Tak payah fikir banyak. Sebab masa kita nak masa untuk ni, lebih baik kita berniaga, bagi untung besar. Betul. Sebenarnya politik ni kalau kita tak dengan kesudian, susah kita nak hibur rakyat. Dia bermacam-macam masalah, macam jumpa kita. Katanya saudara suka untuk berkhidmat. Saya memang suka. Kalau tak suka, tak mungkin. Orang yang tak suka khidmat rakyat, jumpa rakyat, tak mungkin boleh jadi politik yang sukses. Betul. Mungkin. Sebab dia memang boring nak jumpa rakyat, tak mungkin dia dapat khidmat rakyat. Saya rasa ini mindset itu penting. Saudara, kadang-kadang saya bercakap juga, ada orang sebelum masa kempen ni berjanji, lepas dia jadi wakil rakyat, tahun pertama tu okey, masuk tahun kedua, ketiga dia boleh hilang, masuk tahun keempat dia ke laut, akhirnya rakyat campak dia ke laut. Jadi boleh saudara komen sini, apakah saudara akan berkhidmat selama 5 tahun sepenuhnya di sini? Itu saya tak suka janji kosong. Saya tak suka. Saya cuma boleh janji saya akan buat saya upaya untuk memperbaiki apa keadaan permasalahan dalam tempoh 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun. Saudara tidak akan meninggalkan tidak. Puteri Wangsa ni. Puteri Wangsa N41. Ini saya boleh saya janji, tapi untuk memperbaiki keadaan sebab kadang-kadang ni janji ni bentukkan produk yang besar
besar. Ya, 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 ya. Kita tak boleh suka-suka jadi. Contohnya sungai ni betul penurunan besar. Itu macam kita bukan melakukan kerja Tuhan. Yes. Macam sungai itu macam penurunan besar. Ya. Ada setengah kawasan ni kawasan banjir. Ya. Kita tapi kita bangkit dalam dewan Ya. memperbaikikan keadaan. Ya. Apa keadaan atau kita studi untuk supaya jumpa rakyat, kita terangkan apa masalah, kita cuba. Dan paling penting adalah prasarana ekonomi rakyat. Yes. Itu sebab kalau kita stabilkan politik, itu kemungkinan besar kita akan buka border supaya orang Singapura akan masuk, semua orang dapat customer. Ya. Saya rasa ini yang sangat penting buat masa ini. Ini buat Johor ni, kawasan Johor ni kawasan temu-temu Johor Baru, Ulai, yang Gelar Pantai ni kita perlukan orang Singapura masuk untuk tambahkan customer. Sebaliknya saudara perlukan pelancong, Yes. Itu pelabur-pelabur khususnya Singapura ya. Itu sangat penting. Dan juga tadi saya kata pelabur asing itu sangat penting bagi ekonomi sebuah negara. Itu sangat penting. Kalau tidak pelabur tak masuk, kalau keadaan politik macam itu sebelum ni, kita ni tak stabil. Bila tak stabil, pelabur masuk bukan bawa RM1. Bawa masuk ni bawa berjuta-juta. Bila kita punya dasar ni mereka tak stabil, mereka tak boleh masuk. Okey, saudara sudah berada dalam MCA berapa tahun? Sudah semasa 1988 sebagai ahli biasa. 88 sampai sekarang. Dan MCA tidak pernah keluar daripada Barisan Nasional. Tak pernah. MCA dia sikapnya kita kalah kita still. Yes, still. Kalau menang kita bersyukur. Yes, Macam mana saudara punya pendirian? Sama jugalah. Tetap still. Kalau tidak, awal-awal masa kita bukan kelak jadi, siapa pakai baju Barisan Nasional, MCA tetap kita khidmat. Sampai kita kerajaan balik kepada Barisan Nasional, saya dilantik sebagai ahli majlis. Masih juga saya teruskan khidmat sampai sekarang. Itulah. Ini satu cara insaf orang kesudian, kesudian penting. Banyak orang bercakap bahawa dalam negara kita ini kita memerlukan perkongsian kuasa. Yes. Ada daripada warga bangsa Melayu, ada daripada India yang diwakili oleh MIC. Itu sangat penting. Begitu juga adanya MCA. Dulu kita ada rakan seorang lagi iaitu gerakan. Gerakan. Tapi akhirnya gerakan lari meninggal. Gerakan memang tanding di kawasan ni. Bawa tiket BN. Penat saudara komplain untuk dia ya. Saya tak, tadi saya kata saya tak komen. Saya tak komen, saya cuma berbagi saya saja. Ya, saudara. Saya nampak saudara Eng ni dia tulus ikhlas walaupun daripada parti gerakan kemudian dia melompat lagi apa semua, dia tak nak komen sebab saya rasa dia merasakan kepenatan, keletihan. Beliau memenangkan calon itu waktu mereka bertanding, tapi kini nasibnya bila dia bertanding dia menghadapi mereka pula semua. Inilah kawan jadi lawan. This is politik misalnya. Yalah, kita mesti nak cara profesional. Kalau orang kata pindah pada saya tak suka. Kita politik ni kita politik untuk kita bertambah baik supaya negara kita ini menghal tuju satu tempat level yang lebih baik. Bukan politik di mana kalau kita gaduh politik pihak parti memang boring. Memang kalau saya rasa rakyat di bawah pun boring juga. Rakyat boring kalau politik ini kita gaduh. Bukan satu image kepada negara. Sebab yang pentingnya pada rakyat at the end of the day, what go to my stomach. Politik is politik lah. Politik. Tapi akhirnya kalau perut kosong menyanyi lagu keroncong. Saudara tahu ke lagu keroncong? Kalau perut dah kosong. Inilah penting sekali. Kita nak makan rakyat, kita fikirkan masalah rakyat. Kalau kita sebagai pemimpin tak fikir rakyat, itu saya sebutkan pemimpin yang baik. Betul. Kita fikir dasar-dasar supaya menambahkan apa yang kelemahan kita. Saudara Eng ni pasif bahasa Melayu rupanya ya. Sebab kadang-kadang ada juga calon daripada parti DAP tu, dia pergi ke dewan dia cakap terbulu-bulu. Tapi kadang-kadang nampaknya pasih bahasa Melayu. Kena belajar lah. Belajar, menghormati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kenal lah. Selaku orang rakyat Malaysia ni, kadang berhubungan, memang saya cara moderate. Saya bersifat cara moderate. Dari segi keagamaan, kita memang janganlah kulit-kulit. Kita semua satu Malaysia, manusia sama. Jangan kita fikir ni kulit apa. Ini saya sebutkan pemikiran baik, mindset yang baik. Okey kan? MCA kali ni bertanding berapa orang di Johor?
Dia ni keseluruhan negeri ni ada 15 tadi. 15 ya? 15. Saudara yakin berapa banyak kursi MC boleh dapat? Ini saya tak boleh komen. Saudara lihat saudara Ong ni dia bukan orang yang kontroversi. Walaupun dia bertanding di kawasan yang kontroversi. Puteri Wangsa kawasan kontroversi. Yes. Tapi you bukan orang yang kontroversi. Yes. Ini cara saya. Ini sebagai peacemaker lah. Peacemaker. Saya rasa beliau boleh mewakili bangsa-bangsa bersatu lah untuk mendamaikan segala permasalahan dengan kepala apa semua. Sebab dia tak berkomen. Itu kalau dia masing-masing yang Yes. Saya nak tanya Mr. Apakah ini isu yang dibangkit oleh pembangkang saudara? Apakah ada fitnah dan sebagainya pada saudara? Saya rasa kawasan bagi kawasan Puteri Wangsa Tebrau ni, saya sebenarnya saya dengan Steven Chong juga kawan baik. Kawan baik. Kita boleh bersama volunteer. So memang kita komen. Cuma kita kadang ni saya lebih suka secara lebih profesional. Profesional, jangan ada image yang tidak baik di kawasan. Sebab kalau kita gaduh ni, kita sama-sama gaduh, kita bagi rakyat yang ketawakan kita. Tak ada apa yang menguntungkan. Rakyat bagi image ni, ini dah politika. Rakyat tak suka. Saya menghormati rakyat. Walaupun saya tahu dia ada kelemahan, saya tak komen. Pasal saya tak gaduh-gaduh. Sama juga kalau kita dan keluarga ni, kita bergaduh dengan sesama isteri, anak kita tengok, apalah selalu gaduh. Di peringkat Negeri Johor sekarang dalam MCA sebagai apa? Saya sebagai ketua bahagian MC Tebrau. Ketua bahagian MC Tebrau. Tapi untuk perhubungan Negeri Johor, saya kuasa lah. hari biasa lah. Hari biasa. Saya merendah diri sungguh lah. Berapa ramai pengundi di kawasan ini sebenarnya keseluruhan? 112,000. 112,000 saudara. Bukan. I mean, saudara kena ingat, 112,000 punya harapan. Kalau dan saudara tidak boleh mengamalkan politik yang membenci. Memang. Seandainya saudara dipilih, walaupun mereka dapat dikembangkan juga, perlu saudara santuni. Itu pasti. Jadi jangan kerana mereka dulu menyokong muda, sokong parti pejuang, maka saudara disiplinkan mereka. Tak boleh begitu. Apakah ini janji saudara? Ini memang jadi sebab saya mindset lah. Kalau itu musuh, jangan kita anggap dia musuh tahu. Kemungkinan satu hari dia akan jadi kawan. Kalau kita anggap dia musuh, dia akan musuh sekali. Dan musuh selama-selama. Kemungkinan besar kalau kita hari ini kita mindset dia musuh kita. Tak mungkin kita akan jadi kawan balik. Kalau kita cuba mungkin kita berbaik dengan dia, satu hari dia akan berkawan kita. Ini cara saya lah. Saya harap supaya kita rakyat Malaysia kita sama-sama lah dengan fikiran yang moderate, kita ada sifat perkawanan ekstrem. Kita rakyat Malaysia, kita boleh hidup bersama. Semasa kecil-kecil ni kita sama. Kecil ni kita hidup bersama mana di kampung. Orang Cina, orang Melayu, orang India, kita boleh duduk bersama. Saya rasa ini cara lah. Cara Malaysia, kalau kita nak maintain macam ni, kita ada harapan untuk kita maju ke hadapan. Dan paling penting sekali, kita adalah warga cinta damai. Warga Malaysia. Saudara, sebelum ini saya nak mengemukakan aku janji. What is your promise to your voters? Bukan pada saya. Saudara harus berjanji pada diri saudara. Berjanji kepada pengundi di sini. Apa janji saudara selama 5 tahun? Sebab lepas ini saya akan datang lagi nak tengok apakah saudara memberi khidmat dan sebagainya. Kalau tidak nanti saya kejar saudara. Sila bagi perjanjian anda secara terbuka. Apa janji anda? Sebenarnya kawasan ni ada kawasan isu banjir lah. Isu banjir kawasan ni. Isu banjir dia punca bagi sungai Tebrau. Saya janji supaya akan membaiki di mana tempat banjir. Tapi mungkin dalam 5 tahun ini tidak mungkin akan kurang, tapi akan memperbaiki keadaan. Dari segi pendidikan mungkin kita akan tengok pertambangan sekolah di mana tempat yang perlu dan juga infrastruktur terutama jalan raya. Saya tengok kawasan perumahan semakin pesat. Mungkin kapasiti lalu lintas tak cukup. Ini mungkin macam ni kawasan Pelanginan, lalu masuk ke Pelanginan memang sesak. Di Austin pun sama juga. So kita kena fikir strategi supaya tambahkan kemudahan supaya kita lancarkan. Dan isu rumah mampu beli itu sangat isu yang besar. Rumah mampu beli. Itu semua anak-anak muda tu perlu. Itu sangat penting. Saudara sudah memikirkan soal rumah mampu beli untuk rakyat. Sederhana sebab ini rumah ni tempat tinggal. Ini rumah tempat tinggal ni penting kepada semua orang. Sebab kadang ni kita tengok, kita kena checking sebab bahawa itu janji saudara untuk rakyat di sini saudara akan perjuangkan soal untuk mewujudkan rumah mampu beli. Sebab apa? Kita faham ada setengah pemaju mereka fikir ada kepentingan. Mungkin mereka
bukan rumah mewah-mewah. Kita tinggalkan rumah mewah. Tapi kita nak pastikan semasa mereka pembangunan ni ikut apa yang dasar syarat yang diberikan oleh PBT. Maksudnya kita setiap urusan untuk pembangunan kita nak syaratkan supaya mesti nak bina rumah kos multi-million. Itu yang pasti. Dan saya tersadar belum berjanji dengan saya selama 5 tahun sekarang ni tidak akan tinggal kawasan ini. Janji dengan rakyat ni. Ini pasti. Dan saya tak kata saya memang tinggal di sini. Yes. Saya bukan yang berhormat. Saya yang berkhidmat. Saya dah kesian kepada rakyat. Saya dah jumpa rakyat jumpa saya, mereka tak dapat wakil rakyat nak sign dokumen. Saya memang ingat di otak saya. Ingat di hati saya. Orang yang susah ni saat kita nampak kita tak perbaiki sendiri. Jangan kita nampak orang kelemahan kita buat sama. Ini yang kita kan wakil rakyat. Itu sebab saya nak dan sebab wakil rakyat ni dia mesti suka rakyat. Wakil rakyat tak suka janganlah. Minta calon yang tak suka rakyat jangan bertanding. Saya lihatlah sendiri, dengar sendiri pengakuan beliau. Saya dah cakap tadi bahawa saya akan mencari semua calon-calon yang bertanding di sini. Mereka harus memberi janji pada rakyat, pada diri kita semua. Dan saya lihat Saudara Eng ni begitu merendah diri orangnya. Dari segi perbualan bahasa Melayunya okey. Jiwanya adalah jiwa rakyat. Yang paling penting pada kita mau melihat bahawa negara kita ini akan diwakili calon-calon wakil rakyat yang tidak mementingkan diri. Yang dalam hidup mereka adalah rakyat. Saudara Eng berjanji pada kita selama 5 tahun ini. Saya agak terkesan apabila beliau menyatakan antara perjuangannya adalah rumah milik rakyat. Itu paling penting. Rumah harga bukanlah murah tapi mampu milik rakyat. Kerana di Johor ini, khususnya di negeri Johor ini, permasalahan perumahan terlalu mendesak yang amat sangat. Jadi dan akhir sekali apa saya nak cakap? Last word. Saya memohon kepada wakil puteri bangsa cubalah sokong saya ni yang sudi berkhidmat. Dan memang kalau saya boleh jadi wakil di mana mungkin saya mendapatkan banyak sumber-sumber saya lebih berkhidmat kepada rakyat. Mungkin saya akan bertugas tertentu di pejabat akan setting satu pejabat di Puteri Wangsa. Mungkin pejabat di Kampung Baru Pandan dia mungkin agak jauh, saya akan setting di Puteri Wangsa supaya mungkin rakyat di kawasan ni lebih dia center. Dia jumpa pada saya senang. Ini yang saya kata menyuruh kepada warga Puteri Wangsa, berilah satu peluang kepada saya di kawasan kawasan ni, kawasan hitam. Minta tuan-tuan semua putihkan, diputihkan. Okey, saudara, itu janji beliau dan rayuan beliau sebagai wakil rakyat. Saya tidak boleh berkempen, saya boleh memberi penjelasan dan memberi peluang kepada mereka untuk menyuarakan hasrat mereka. Jadi, kalau saya orang baik, tak baik. Dan beliau berhasrat untuk memutihkan bahagian atau kursi Dun Puteri Wangsa ini supaya tidak lagi jadi rebutan masa akan datang. Berebut aja saya. Okey, saya kita jumpa lagi. Selamat petang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia. Thank you. Okey